Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk bergabung bersama kami dalam membentangkan tentang beberapa tips untuk meningkatkan jualan, terutamanya kepada peniaga kecil atau kepada individu yang baru ingin memulakan perniagaan. Sebelum memulakan perbincangan kita, perkenalkan saya Bella Nuriza binti Ali Mahfud, matrik BB20160961. Okay, yang pertama sekali, meningkatkan kualiti atau cara pembungkusan ataupun packaging. Fungsi pembungkusan atau packaging adalah untuk melindungi barang ketika penghantaran pada sebarang kerosakan. Seterusnya, membantu pelanggan mengenali suatu produk melalui paparan atau melalui bungkusan. Seterusnya, bungkusan dapat menjadi sebuah identiti kepada sebuah syarikat ataupun kepada sesetengah brand. Seterusnya, meningkatkan kesan baik kepada pelanggan kerana bungkusan yang baik akan menarik minat pelanggan untuk membeli dan memilikinya. Okay. How to attract customer atau bagaimana cara untuk menarik minat pelanggan? Yang pertama, pembungkusan hendaklah menarik dan bersesuaian dengan produk. Yang kedua, maklumat tentang produk hendaklah dicetak pada bungkusan, terutamanya produk yang berasaskan makanan. Yang ketiga, penggunaan warna atau ilustrasi yang sesuai. Sebagai contoh, jika produk tersebut mengandungi produk makanan, hendaklah menggunakan logo seperti logo makanan atau perisai dan menggunakan warna yang terang dan menarik minat pelanggan. Seterusnya, bersifat fotogenik dan kreatif. Sesuatu produk yang memiliki fungsi yang menarik akan menarik pelanggan untuk membuat free marketing dengan cara mengambil gambar, seterusnya berkongsi kepada rakan-rakan. Berikut saya sertakan beberapa contoh bungkusan seperti yang terlihat pada gambar yang pertama. Bungkusan yang kurang menarik kerana barang tersebut tidak memiliki bubble wrap dan menggunakan kotak yang biasa ataupun tidak menarik. Kotak juga terlalu besar dan tidak sesuai untuk barang yang akan dihantar. Seterusnya, pembungkusan yang baik adalah seperti yang berikut. Pembungkusan adalah cantik dan menarik, memiliki shaded paper atau pengganti sebagai bubble wrap untuk mengelakkan barang bergerak ataupun barang menjadi rosak. Seterusnya ada contoh pembungkusan untuk makanan. Yang pertama, pembungkusan yang baik adalah memudahkan cara pelanggan untuk memakan atau menyimpan. Dan yang seterusnya, gambar yang berikutnya adalah gambar yang, terdapat sedikit kesilapan. Ikutlah pembungkusan yang kurang baik kerana selalunya kok salami adalah makanan yang hendaklah disimpan secara frozen dan bukan secara dalam suhu ruangan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Safri untuk membentangkan tentang tips yang lainnya. Hai, nama saya Safri Nur Fazila Sikut, nomor matriks 2010757. Kemahiran asas dalam meningkatkan perniagaan anda dengan menetapkan matlamat. Kemahiran dalam perniagaan adalah komponen penting dalam kejayaan di tempat kerja. Sama ada anda pemilik perniagaan atau pekerja yang memiliki kemahiran perniagaan tertentu akan dapat memberikan kesan positif terhadap kecekapan, prestasi dan produktiviti syarikat. Terdapat 6 langkah untuk menetapkan matlamat perniagaan. Yang pertama ialah menentukan matlamat. Langkah pertama dalam menetapkan matlamat perniagaan adalah dengan menentukan dengan tepat apa yang ingin anda capai. Pastikan matlamat anda setimbal dengan usaha anda. Fikirkan bagaimana anda akan merancang matlamat sekiranya anda yakin bahawa mereka akan berjaya. Sebaliknya, bagaimana strategi anda jika ini adalah peluang terakhir anda. Penting untuk menetapkan matlamat yang jelas dan anda harus tahu dengan tepat ke mana anda ingin pergi dan juga anda tidak boleh melepaskan dari sasaran anda tanpa mengira kegagalan sepanjang perjalanan. Tetapkanlah matlamat anda sehingga anda dapat menentukan bila anda mencapai matlamat anda. Yang kedua ialah jadikan matlamat anda spesifik. Sekali lagi, pastikan matlamat perniagaan anda tidak terlalu samar. Penting untuk menggunakan formula penetapan matlamat yang memberikan rancangan tindakan terbina dalam matlamat anda. Tentukan matlamat akhir anda dan buat peta jalan dengan tepat bagaimana anda akan mencapai matlamat anda.
Jadilah spesifik dengan apa yang ingin Anda capai di setiap pusat pemeriksaan Anda akan mencapai lebih banyak daripada yang Anda mahukan tanpa garis panduan ini. Yang ketiga ialah ikutilah matlamat Anda. Buat komitmen dan berpegang teguh dengannya. Setelah Anda mengatur rancangan, terus bermotivasi untuk mencapai matlamat Anda hingga akhir. Jangan berhenti dan juga menunda keputusan Anda, kerana ini hanya akan melambatkan prosesnya. Jangan lupa menikmati prosesnya dan beri penghargaan kepada diri Anda. Terus fokus dalam perniagaan. Baiklah, yang keempat ialah jadikan matlamat Anda umum, iaitu teknik yang sangat berkesan untuk mencapai matlamat perniagaan adalah menjadikannya umum. Jemput seseorang individu atau ramai orang ke dalam perniagaan Anda. Anda akan menghadapi accountability yang sangat memotivasikan diri. Setelah Anda berkongsi matlamat Anda dengan seseorang, Anda dapat menentukan jenis penglibatan mereka dengan perniagaan Anda. Adakah Anda akan meminta mereka untuk kerap melapor masuk atau tidak? Apa peranan mereka bergantung kepada Anda. Yang kelima ialah menetapkan tarikh akhir. Sekiranya Anda tidak menetapkan tarikh akhir, matlamat Anda akan gagal. Matlamat tanpa tarikh akhir akan menunjukkan bahawa Anda tidak komited sepenuhnya. Menentukan tarikh akhir meletakkan matlamat Anda ke dalam konteks. Pilih tarikh yang munasabah yang tidak terlalu agresif tetapi juga tidak terlalu jauh. Akhir sekali ialah memberi ganjaran kepada diri sendiri. Dalam proses penetapan matlamat, ada satu perkara yang sangat penting untuk Anda ingat. Setelah Anda mencapai satu matlamat atau mencapai kejayaan dalam matlamat Anda, pastikan untuk menandakan peristiwa tersebut. Anda telah melaburkan banyak masa, tenaga dan tekad untuk mencapai matlamat Anda. Jadi, pastikan Anda meluangkan masa untuk meraihkan kejayaan Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arhadi bin Isman, nomor matriks BB 2011-0778. Oke, terus tips yang seterusnya adalah find a mentor. Kita kena cari mentor. Oke, sebelum itu kita haruslah mengetahui apa itu definisi mentor. Mentor ini adalah seorang yang memberi bimbingan kepada orang lain melalui pengalaman yang diberikan, seperti nasihat dan membina kepercayaan dan mendengar serta menjawab soalan. Jadi untuk menjadi seorang mentor itu, individu itu mestilah terlibat dan menyadari keperluan orang yang dibimbingnya. Dan mentor itu perlulah sahih dan boleh dipercaya. Jadi antara perkara-perkara yang akan dilakukan oleh mentor untuk membantu mentinya adalah seperti mengajukan soalan untuk meluaskan pemahaman Anda, mendengar Anda, membantu Anda menyelesaikan banyak masalah dalam menjalankan perniagaan. Oke. Seterusnya adalah apakah kelebihan kita mempunyai mentor? Jadi di sini saya meletakkan ada 5 kelebihan mempunyai mentor. Pertama sekali, dengan adanya mentor, ia akan membolehkan Anda mengusahakan perniagaan Anda dengan lebih baik. Dan kedua adalah mentor juga akan membantu Anda untuk memaksimumkan prestasi perniagaan Anda dan diri Anda. Ketiga, akan melancarkan idea dan membantu Anda yang sebagai mentee itu untuk mencari jalan penyelesaian yang kreatif dan inovatif. Dan keempat, mereka yaitu mentor akan memberi sokongan dan motivasi. Dan yang terakhir sekali adalah mereka yaitu mentor akan membantu mentinya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman perniagaannya. Jadi yang terakhir sekali adalah bagaimana kita mencari mentor. So di sini ada 5 tips untuk mencari mentor. Pertama sekali, memastikan sama ada bimbingan yang diberikan itu sesuai dengan diri Anda. Sorry. Jadi di sini dilihat macam pertimbangkan sifat Anda. Adakah Anda akan menjadi mentee yang baik dan bekerja keras, fleksibel dan terbuka untuk maklum balas dan kritikan. Jadi yang kedua adalah kenal pasti keperluan bimbingan Anda. Jadi di sini maksudnya pertimbangkan dan menjelaskan matlamat yang Anda tetapkan untuk pertumbuhan profesional Anda sendiri dan pikirkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ketiga adalah haruslah membuat pilihan yang betul terhadap orang yang membimbing Anda. Sini sangat penting. Seorang mentee itu harus pikirkan tentang individu yang berada di hadapannya dari segi kejayaan pertumbuhan profesional mereka.
Kaedah lain untuk mengenal pasti mentor adalah dengan mencari mereka yang mempunyai kedudukan yang ingin Anda berkembang di masa hadapan. Dan keempat adalah memulakan dengan rangkaian pribadi. Contoh rangkaian pribadi untuk seseorang itu mencari mentor adalah melalui hubungan keluarga, persatuan profesional, tempat kerja Anda, organisasi, dan ahli perniagaan tempatan. Semasa mencari mentor itu, carilah seseorang yang dapat memberi inspirasi dan yang berjaya dalam hidupnya. Dan yang terakhir sekali adalah menyediakan semua keperluan diri Anda. So, Anda haruslah menyediakan visi dan misi yang jelas, termasuklah komitmen, waktu yang diperlukan, memberi calon mentor Anda itu maklumat tentang diri Anda dan mempertimbangkan permintaan Anda dengan teliti. Sekian, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya adalah Syafawati binti Abang Saudi. Kali ini saya akan membentangkan mengenai kemahiran asas dalam memperbaiki perniagaan Anda. Oke, salah satu strategi atau salah satu kemahiran asas yang perlu ada pada setiap peniaga adalah kemahiran dalam menggunakan strategi pemasaran yang betul. Oke, hal ini karena untuk meningkatkan kemahiran asas dalam perniagaan Anda perlu menggunakan media sosial sebagai medium pemasaran perniagaan Anda. Seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi salah satu platform ataupun salah satu medium yang paling populer atau untuk berinteraksi. Selain berinteraksi dengan rakan, pengguna juga boleh berinteraksi secara terus dengan para peniaga. Contoh media sosial yang boleh digunakan adalah seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga Twitter sebagai medium pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan terhadap perniagaan Anda. Oke, selain itu, bekerja atau mengupah orang yang berpengaruh atau lebih dikenali dengan influencer, dengan nama lain yaitu influencer, yang juga merupakan salah satu teknik pemasaran yang berimpak tinggi yang boleh digunakan oleh para peniaga. Selain itu, mengupah seorang artis juga dapat menjadikan pertumbuhan perniagaan seseorang itu dengan lebih cepat. Oke, akhir sekali, dengan menggunakan iklan di TV juga dapat memberi kesan besar kepada perniagaan Anda dan dapat membantu dalam meningkatkan penjualan Anda. Selain itu, dengan iklan di TV juga perniagaan Anda juga boleh pergi jauh dan Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak pelanggan dan juga potensi pelanggan pada perniagaan Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Okay, so nama saya Maiza binti Amir, Kat Matrix BB 201609060. Kemahiran asas untuk mempertingkatkan perniagaan. So ini lebih kepada peniaga kecil. Apakah kemahiran perniagaan? Kemahiran perniagaan ini adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas perniagaan. Sebagai contoh, kita sebagai peniaga harus menjalankan iklan Facebook dan iklan Instagram, dan ini adalah contoh kemahiran dalam pemasaran yang mungkin kita perlu kembangkan untuk mencapai pelanggan bagi perniagaan kecil kita. Berkesan untuk memasarkan produk. Yang pertama, kita kena cerita kisah betul mengenai produk kita. Yang kedua, lakukan perkara yang tidak akan dilakukan oleh pesaing bisnes perniagaan kita. Yang ketiga adalah pasarkan kepada pelanggan yang sedia ada. Kita akan kisah mengenai produk kita tuh. Di sini banyak pemasar produk terjebak dalam menjual produk, bukan pengalaman. Dan sebenarnya orang yang membeli sesuatu barangan yang kita jual, sebenarnya orang tidak auto produk, cuma orang nampak kita punya cara kita mempromot itu sesuatu itu produk. Jadi guna sendiri itu produk.
Yang kedua, lakukan perkara yang tidak akan dilakukan oleh pesaing Anda. Misalnya di sini kita boleh turunkan harga, and then membuat kesetiaan jenama, beri hadiah atau diskon produk percuma. Beri hadiah atau diskon produk percuma ni macam kita bagi free gift untuk pembelian pembelian dorang lah. Kalau lagi yang jenis pelanggan tetap, mungkin kita akan bagi gift yang tidak yang seperti yang kita bagi dekat customer baru. Yang keempat, tingkatkan profil Anda, contohnya sokong pelanggan Anda. Lepas dorang buat pembelian, kita chat balik, tanya feedback. Seterusnya, pasarkan kepada pelanggan sedia ada. Ini adalah cara galakan pelanggan untuk kembali dengan menggunakan insentif dan strategik yang ada dekat sini lah. Pertama, kumpulkan database mengenai pelanggan sehingga kita dapat lagi mengirim iklan yang disasarkan berdasarkan minat dan kebiasaan berbelanja mereka. Yang kedua, buat profil pelanggan supaya Anda dapat memberikan pengalaman yang disesuaikan dan diperibadikan ketika pembeli berinteraksi dengan jenama Anda. Yang ketiga, menawarkan ganjaran dan tawaran istimewa melalui program kesetiaan pelanggan. Dan yang keempat, ditarget pelawat laman web untuk menarik mereka kembali ke platform digital Anda. That's all from me. Thank you.